Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all. Okay, bersama saya lagi Dr. Aizu dalam sesi konsultasi PDPC Sains Komputer. Dan seperti sebelum ni, sesi ini adalah sesi konsultasi dan tidak menggantikan kuliah atau tutorial sains komputer. Okay, hari ini kita akan tengok tajuk bab besar 6.0 System Development Life Cycle SDLC. Di hujung sesi ini, korang sepatutnya mampu untuk membezakan fasa-fasa dalam SDLC iaitu Planning, Analysis, Design, Implementation dan Maintenance. Ada 5 fasa, korang patut mahir kelima-lima fasa ni. Alright? Okay, jom kita tengok. Okay, kita mulakan dengan melihat soalan PSPM 2019-2020. Soalan ni ada di bahagian A. So, diberikan dekat sini aktiviti-aktiviti dan kita perlu tentukan fasa apa yang terlibat dalam SDLC. Dalam bahagian B pun ada juga soalan ini. So, dia terbalik daripada soalan A. Soalan bahagian B diberikan fasa SDLC, tapi kita perlu menyatakan apa aktivitinya berdasarkan senario yang diberikan dalam soalan. So, korang kena faham kedua-dua kaedah itu kita boleh tanya dalam soalan PSPM. Okay, kita mulakan dengan SDLC. Apakah SDLC? SDLC, okay, ni keyword yang korang kena tahu. Set of activities used to build an information system. Okay, ini adalah keyword yang memang korang kena hafal. Dan setiap daripada fasa tersebut mengandungi beberapa aktiviti-aktiviti. Okay, kita akan tengok fasa-fasa tu, kita akan tengok aktiviti-aktiviti, semua tu korang kena tahu. Okay, general guideline untuk bangun sistem. Okay, pertama sekali untuk bangun sistem kita perlu group aktiviti atau task kepada fasa-fasa dia. Lepas tu kita perlu libatkan user. Ini penting. Siapa user? User adalah orang yang menggunakan sistem tersebut. Okay. Kita bangunkan untuk siapa? Okay. So, semua yang terlibat, semua yang menggunakan sistem, kita perlu libatkan dalam pembangunan sistem tersebut. Okay. Contohnya customer, pekerja. Kalau sistem itu student kena ada. Okay. Data entry clerk kalau sistem itu melibatkan data. Okay. Kenapa kita perlu libatkan? Supaya kita dapat maklumat menyeluruh. Macam mana sistem tu perlu dibina nanti. Kemudian, guideline ketiga, kita perlu define standard. Okay, define standard ni adalah satu set of rules dan prosedur yang organisasi tu jangka daripada pekerja untuk ikut dan follow. Okay, dengan sistem tersebut, dia ada satu set of prosedur dia. Okey, siapakah yang terlibat dalam pembangunan sistem? Okay, ini perlu tahu. Yang pertamanya adalah juru analisa sistem. Siapa juru analisa sistem? Dia adalah individu yang bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem maklumat. Itu yang paling penting. Kemudian kita ada steering committee. Okay, siapa steering committee ni? Apa fungsi dia? Okay, dia make decision dalam organisasi tu. Termasuklah ni orang besar-besar semua ni, vice president ke, managers ke, non-management user ke, IT personnel ke. Okay. IT personnel ni penting juga ya untuk melihat keperluan pembangunan sistem dari sudut dari kacamata seorang pakar IT. Kadang-kadang pengurusan tertinggi ni dia melihat sistem tu dari kacamata pengurusan. So perlu ada IT personnel supaya boleh dapat lihat bagaimanakah sistem tu daripada pandangan seorang pakar IT. Kemudian dia perlu ada project development team. Perlu ada team ni ya, jangan buat seorang-seorang, tak boleh ya. So siapa dia? A group of people yang consist of user, system analyst tadi dan other IT professionals. Okay, so ni 3 fakta penting ni memang korang kena tahu ya. Okay, kita masuk kepada fasa-fasa SDLC. Nama pun System Development Life Cycle. Okay, so ada 5 fasa.
Padiapa Padiama. Tak adalah. Padim. Okay. Pada Padim. Okay. Planning, analysis, design, implementation and maintenance. Fasa ini perlu disusun mengikut Padim ni. Okay. Mesti mengikut susunan PADIM ni. Tak boleh bercampur bau. Kalau tidak, salah nanti. Kita tengok fasa yang pertama, iaitu planning. Apakah kepentingan planning? Planning ni digunakan untuk mengenal pasti potential project dan allocate required resources. Ini keyword-keyword yang saya gariskan, keyword yang korang perlu tahu. Dalam fasa planning juga, dia akan mulakan dengan steering committee ni akan menerima project request daripada user. User ni kalau dia request nak bangunkan sistem yang baru. Dan komiti ini biasanya terdiri daripada 5 hingga 9 ahli, itu tak apa. Dan project request ni kita akan tengok sama ada dia nak membangunkan sistem baru ataupun dia modifying the current system. Kita akan tengok nanti. Yang kedua adalah fasa analisis. Fasa analisis ni di mana kita akan menentukan exact nature of the problem. Maksudnya apakah masalah sebenar? Apakah penambahbaikan yang kita boleh buat? Dan kita akan putuskan sama ada berbaloi tak kita buat sistem baru atau cukup sekadar kita nak modify existing system. Itu berlaku di fasa analisis. Kita menentukannya, determine. Fasa ketiga adalah fasa design. Di fasa design ini kita melibatkan acquire hardware and software. Kita tengok software apa yang kita nak guna, hardware apa yang kita guna untuk kita bangunkan sistem baru, dan pada masa sama juga kita dah mula create detail design untuk new ataupun modified sistem tadi tu. Ini berlaku di fasa design, reka bentuk ya. Fasa yang keempat adalah implementation. Dekat fasa implementation ni baru kita construct the new system ataupun kita modify sistem dan sampailah kepada deliver kepada user. Beza ya, design tadi kita cuma design ni baru, design on paper baru, implementation ni baru kita construct yang sistem tersebut. Yang terakhir adalah maintenance. Maintenance ni adalah provide ongoing assistance. Maksudnya bantuan secara berterusan terhadap information system tu apabila user menggunakan sistem. Keyword-keyword dalam description ni korang kena hafal. Make sure jangan hilang point dekat sini. Keyword-keyword ni memang korang kena hafal yang saya tandakan merah tu. Kita pergi fasa by fasa, phase by phase. Kita tengok phase yang pertama, planning. Apakah aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam fasa planning? Yang pertamanya, kita review and approve project request. Ini korang tahu. Kita akan tengok user tu dia request nak modify sistem ataupun nak create new system. So steering committee ni yang akan menentukan nak approve atau reject, yang mana yang sesuai. Yang kedua, prioritize project request. Bila dia dah request tadi, dia akan prioritize mana yang prioritize ni, maksudnya dia akan kenal pasti mana yang penting. Mana yang tak penting kita tolak tepi dulu. Kita kenal pasti mana yang penting dulu. Yang ketiga, allocate resources. Komiti tadi akan decide sumber-sumber yang akan diperuntukkan untuk projek tersebut. Ini termasuklah sumber kewangan, siapa personel atau orang yang akan terlibat, apa equipment dia, berapa masa yang diperlukan. So semua tu dalam aktiviti allocate resources. Dia agihkan sumber-sumber dia.
Yang keempat, aktiviti keempat dalam planning adalah mengenal pasti project development team. Okay. Kita perlu kenal pasti team dia. Team tu ditubuhkan. Okay, biasanya lah untuk development team tu, system analyst wajib ada, programmer wajib ada, dan designer wajib ada. Okay. Okay, yang saya gariskan merah-merah tu, tolong highlightkan dalam nota ya, itu penting semua ya. Okey, kita tengok fasa kedua, iaitu analisis. Dalam fasa analisis pula, aktiviti yang pertama yang kita ada kat sini lah, conduct preliminary investigation. Kita buat analisis awal, juga dikenali sebagai feasibility study. Dalam bahasa Melayu, waktu saya belajar dulu, dipanggil ketersauran. Okay. Okay. Sistem analis akan membuat feasibility study ni. Dia akan kaji, dia akan buat analisa sistem semasa. Lepas tu dia akan tengok ada benefit tak, sama ada nak buat new system atau nak modify sistem semasa je, mana yang lebih menguntungkan. Kemudian dia akan buat analisis untuk mendapatkan data-data melalui beberapa teknik data gathering. Okay, dia boleh buat interview pekerja, dia boleh review dokumen-dokumen. Okay. Contohnya dia boleh tengok borang-borang, okay, macam mana borang-borang, apa maklumat yang perlu dalam borang. Itu dia panggil review documentation. Selepas itu, selepas dia buat analisis, dia akan presentkan dapatan tersebut dalam bentuk report. Kemudian, kalau project team recommend tu, recommendation dia untuk continue dan steering committee to approve, barulah detail dia bermula. Okay. Selepas selesai feasibility study ataupun selepas conduct preliminary investigation, perform detailed analysis activity. Okay, semua keyword ni korang kena tahu Okay, dekat sini dia baru tengok macam mana sistem semasa itu berfungsi. Dia akan kenal pasti apakah keperluan, apa requirement pengguna. Kemudian dia akan mencadangkan penyelesaian, sama ada nak modify current system ataupun kalau cost modify itu mahal sangat, better terus bina sistem yang baru. Ataupun kalau sistem lama tu memang dah outdated sangat, so kena build a new system. Bukan senang nak build new system, memang melibatkan kos, masa dan tekanan dan sebagainya ya. Okay, seterusnya kita tengok data gathering technique khusus dalam preliminary investigation dengan analysis. Okay, macam mana teknik dapatkan data? Yang pertama macam saya kata tadi, review documentation. Okay, sistem analis ya, ni saya buat kerja. Dia akan tengok macam mana operasi dia. Dia tengok apa kelemahan, kekuatan operasi sistem yang semasa. Dia akan tengok secara pemerhatian. Okay, tengok macam mana kerja-kerja tersebut dilaksanakan sebenarnya. Okay, supaya dia boleh faham macam mana nak bangunkan sistem yang memudahkan nanti. Yang ketiganya kita ada interview. Okay, analis dia boleh mengenal pasti apa masalah dan sebagainya melalui maklum balas secara bersemuka, melalui interview. Boleh juga online ya, tapi interview lah maksudnya dapat first hand punya maklumat. Teknik lain boleh gunakan juga survey. Biasanya survey ni digunakan untuk kalau ramai, large number of people. Okay, kalau perlukan maklumat dari orang ramai, kita kena gunakan survey. Boleh juga research ni kita tengok newspaper ke, magazine ke, website ke. Kemudian ada satu lagi kita panggil JAD session. Okay, ini meeting untuk group meeting dengan IT professional sahaja. Okay, korang perlu tahu data gathering teknik ni. Vision, interview ni, survey, research ni, JAD session. Right. Okay, fasa ketiga adalah fasa design. Okay, di sini kita mereka bentuk. Tapi kita mereka bentuk secara on paper. Kita
kita belum bangunkan lagi sistem kita baru mereka bentuk. Okay, apa perkara-perkara yang terlibat? Okay, yang pertama, aktiviti dia adalah acquire hardware and software. Okay, dalam acquire hardware and software ni, kita nak tengok apa hardware yang kita perlukan, PC macam mana powerful dia, okay, apa software-software yang kita perlukan untuk bangunkan sistem tersebut. Okay, dalam ini acquire hardware software ni pun dia melibatkan 4 major tasks. Yang pertama dia identify technical specification of hardware and software. PC dia nak i-Core 7 ke, i-Core 5, cukup ke, AMD ke apa, okay, nak graphic card dan sebagainya. Lepas tu dia request vendor proposal. Lepas tu dia test and evaluate vendor proposal. Lepas tu dia make a decision. Main point dia mesti acquire hardware and software. Yang kedua, develop details of the new ataupun modified system. Depends lah. Kalau kata new system, dia nak develop new system, dia develop detail of new system lah. Kalau dia modify je, dia develop detail of modified system lah. Okay. Dan dalam develop details ni, dia terbagi kepada pertama database design. Okay. Di mana dekat sini, system analyst akan bangunkan database design ni based on data dictionary yang dibangunkan dalam fasa analisis. Yang kedua, kita ada program design, akan identify required program and relationship among the program. Yang ketiga, kita ada input and output design. Okay, dekat sini dia akan system analyst akan design menu, screen, report apa yang diperlukan. Korang boleh linkkan tajuk ni dengan tajuk database praktikal korang kan. Korang buat sistem kan. Macam tu lah. Inilah sebenarnya yang kita belajar secara teori pula. Kita dah buat secara praktikal kan. Okey, ada satu istilah di sini. Kita namakan sebagai prototype. Prototype ni berada di fasa design, detail design. Apa dia prototype? Okey, ni korang kena tahu, definisi dia a working model of the proposed system. Dia satu sistem yang kecil saja tapi dia dah berfungsi. Okey. Apa advantage prototype? Okey. Advantage dia yang pertama, pengguna boleh work with the system before it is completed. Boleh cuba dah dulu. Lepas tu pengguna boleh tengok juga memenuhi tak keperluan yang kita dah mula-mula tadi kita dah analisis semua tu kan. Dan juga prototype ni boleh membantu untuk mempercepatkan proses mereka bentuk yang new system yang betul-betul complete semua. Kalau macam kita buat kereta, kita akan keluarkan sebiji dulu, kita prototype. Okay. Bagus baru kita buat yang betul-betul complete punya. Okay. Okay, thank you very much untuk beberapa minit bersama saya dalam sesi konsultasi ini. So kita dah tengok fasa-fasa awal, dah akan ada fasa-fasa akhir nanti. So make sure korang cuba fahamkan setiap keyword-keyword ni. Tak faham, ulang balik video ni. Okay, dan kalau tak faham juga boleh bincang dengan kawan. Tak faham juga, jumpa dengan saya insyaAllah. Dan jangan lupa cuba soalan tutorial, cuba soalan pasir. Penting untuk kita mahirkan dengan keyword-keyword untuk menjawab soalan exam betul nanti. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.